Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini ialah solat ketika sakit. Solat ketika sakit ialah perbuatan menunaikan solat mengikut keupayaan kerana kesulitan yang menghalang seseorang daripada menunaikan solat secara biasa. Terdapat 3 cara solat ketika sakit. Kaedah pertama, solat secara berdiri. Kaedah kedua, solat secara duduk. Dan kaedah ketiga, solat secara baring atau mengiring. Kita lihat kaedah yang pertama, solat secara berdiri. Cara pertama, mampu berdiri dan rukuk tetapi tidak mampu sujud. Kedua, mampu berdiri tetapi tidak mampu rukuk dan sujud. Mari tonton video ini untuk lebih jelas. Panduan solat untuk pesakit. Satu perkara yang amat penting yang perlu kita ambil peringatan, solatlah dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun dalam keadaan sakit. Sebab itu Nabi SAW bersabda, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Sekira kamu tidak mampu berdiri, solatlah dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu solat dalam keadaan duduk, solatlah dalam keadaan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Bagi memudahkan pesakit menjalankan kewajipan bersolat, jangan risau. Pihak hospital sebenarnya menyediakan kemudahan-kemudahan asas berdasarkan permintaan. Sebagai contoh, keperluan bersuci, peralatan solat, khidmat rundingan daripada kaki tangan terlatih, kemudahan surau, termasuk juga jam azan yang menandakan masuknya waktu solat. Pesakit yang mampu solat berdiri dan mampu rokok tetapi tidak mampu sujud seperti biasa. Pesakit yang mampu berdiri untuk menunaikan solat fardu dikehendaki untuk memulakan solat dalam keadaan berdiri. Sekiranya ketika ia sedang solat, ia tidak mampu untuk berdiri, maka ketika itulah baru ia diizinkan untuk duduk. Kena ingat sekali lagi, sesiapa pun yang mampu untuk berdiri, hendaklah ia memulakan solat dalam keadaan berdiri. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Rokok. Kemudian rokok dengan menundukkan badan sehingga 2 tapak tangan boleh mencapai kedua-dua lutut. Iqtidal. Seterusnya, iqtidal dengan berdiri tegak. Sujud dan duduk antara 2 sujud. Setelah itu, duduk di atas kerusi dan sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, lakukan duduk tasyahud. Dan akhiri solat dengan salam. Pesakit yang mampu solat berdiri tetapi tidak mampu rokok dan sujud seperti biasa. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Rokok. Kemudian rokok mengikut kemampuan.
Iktidal. Seterusnya iktidal dengan berdiri tegak. Sujud dan duduk antara dua sujud. Setelah itu, duduk di atas kerusi dan sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, lakukan duduk tasyahud. Dan akhiri solat dengan salam. Untuk lebih jelas, murid-murid boleh rujuk gambar ini. Sekarang kita lihat kaedah yang kedua iaitu solat secara duduk. Pesakit yang tidak mampu solat berdiri tetapi mampu solat duduk. Terdapat beberapa posisi solat duduk yang boleh dipraktikkan oleh pesakit mengikut kemampuan masing-masing. Antara cara kaedah duduk yang betul, yang pertama, boleh pesakit duduk di atas lantai tempat solat dan duduk secara iftirash seperti pesakit ni. Yang kedua, boleh juga pesakit duduk di atas kerusi. Yang berikutnya, pesakit juga boleh juga duduk di birai katil. Boleh juga pesakit duduk terus di atas katil. Semua cara ini dibenarkan, namun duduk yang terbaik ialah duduk secara iftirash. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara yang betul. Dengan begitu teliti akan dijelaskan cara solat secara duduk. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Rokok. Setelah itu, pesakit perlu rokok dengan menundukkan badan. Sekurang-kurangnya, kedudukan dahi berada setentang melepasi paras lutut dan sebaik-baiknya, kedudukan dahi berada setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, lakukan semampunya. Iktidal. Kemudian iktidal dengan kembali duduk menegakkan badan. Sujud dan duduk antara dua sujud. Setelah itu, sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara dua sujud. Pesakit hendaklah sujud di atas lantai tempat solat jika mampu berbuat demikian. Tidak memadai hanya sujud dengan menundukkan badan sahaja bagi yang mampu sujud di atas lantai tempat solat. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, lakukan duduk tasyahud dan akhiri solat dengan salam. Murid-murid boleh rujuk gambar ini untuk lebih jelas. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sekiranya kamu ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi cikgu. Jangan lupa buat latihan ya. Jumpa lagi.